Hai, Assalamualaikum semua. Memperkenalkan diri saya Hanisa binti Mahfuz dengan nombor kad pelajar 20219888129. Bersama saya dalam rancangan. Okey, hari ini saya ingin menghuraikan dan menceritakan dengan lebih mendalam tentang kertas kerja dan ulasan artikel yang telah saya lakukan berdasarkan subjek Akidah Islamiah. Jadi saya ingin mengupas terlebih dahulu tentang kertas kerja saya. Umum mengetahui bahawa agama Islam adalah agama yang telah tersebar meluas ke serata dunia. Jadi kita adalah umat Islam. Sebagai umat Islam, kita perlulah menghayati dan mendalami kisah-kisah Nabi terdahulu agar boleh dijadikan pengalaman dan panduan dalam kehidupan. Jadi, kertas kerja saya bertajuk Nabi-Nabi yang diutuskan untuk berdakwah di tanah Arab. Antara Nabi-Nabi yang telah diutuskan untuk berdakwah di tanah Arab adalah Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Muhammad dan juga Nabi Ismail. Tapi, kajian saya, kertas kerja saya lebih memfokuskan tentang Nabi Ismail. Jadi, hari ini kita akan mendengarkan tentang kisah Nabi Ismail. Okey, siapa Nabi Ismail? Nabi Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama isterinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim ni dia ada dua anak. Yang pertama bersama isterinya Siti Sarah iaitu Nabi Ishak, dan yang kedua isterinya Siti Hajar Nabi Ismail. Tapi hari ni kita tak nak cerita pasal Nabi Ishak, kita nak cerita pasal Nabi Ismail. Jadi siapa Siti Hajar ni? Siti Hajar adalah asalnya beliau adalah hamba yang diberikan daripada Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim mengahwini Siti Hajar, maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Banyak kisah Nabi Ismail yang boleh kita dapat dan boleh kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Okey, antaranya, semasa Nabi Ismail kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan isterinya Siti Hajar dan anaknya iaitu Nabi Ismail ke satu tempat yang sunyi dan gersang dan langsung tak ada makanan masa tu. Masa tu kan, Nabi Ibrahim sangat berat hati bila dapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan isteri dan anaknya ke tempat yang sunyi dan tak ada makanan kat situ. Jadi nak buat macam mana? Perintah Allah kita tak boleh nak langgar, dan Nabi Ibrahim pun bawalah isterinya iaitu Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke padang yang suram dan ditinggalkannya di situ. Masa tu Nabi Ismail masih baby lagi. Bila Siti Hajar dan Nabi Ismail telah ditinggalkan di tempat yang sunyi, tempat yang padang pasir, tak ada makanan, minuman pun semua tak ada. Mula-mula tu diorang boleh survive lagi kehidupan diorang. Diorang ada makanan. Tapi setelah beberapa hari telah berlalu, Siti Hajar mula merasakan resah, mula rasa susah hati sebab tak ada langsung makanan dan anaknya Nabi Ismail dah tak boleh nak makan. Kita anak-anak kecil mestilah akan menangis, kita bising sebab kita tak dapat makanan kan. Begitu jugalah yang berlaku kepada Nabi Ismail. Siti Hajar ni tak sampai hati, takkanlah nak biarkan anaknya menangis kelaparan kan. Siti Hajar telah melakukan inisiatif iaitu berlari dari bukit sana ke bukit sini. Jadi di bukit sini dan juga di bukit sana adalah antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Siti Hajar sangat hebat kerana dia berlari berulang-alik di antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kalau kita perhatikan kan, umrah, sesiapa yang pernah menunaikan umrah dan juga haji, kita dapat tahu macam mana jauhnya antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Okey, kita cerita yang tu nanti. Kita nak cerita kenapa Siti Hajar lari antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah sehingga 7 kali. Hal ini disebabkan Siti Hajar apabila dah daki bukit tu, dia akan melihat jauh di bawah sana adakah ada pedagang ataupun musafir yang lalu lalang, kerana Siti Hajar ingin memohon bantuan. Ingin memohon bantuan makanan dan juga minuman. Kerana anaknya Nabi Ismail
dah nangis-nangis nak makanan. Bila Siti Hajar dah berulang alik daripada Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, masa tu muncullah Jibril alaihi salam, iaitu utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Malaikat Jibril, apa yang Malaikat Jibril lakukan? Malaikat Jibril membantu Siti Hajar dan Nabi Ismail dengan memberikan mereka dan mengurniakan air Zam-Zam kepada mereka. Macam mana Nabi Jibril bagi air Zam-Zam kat mereka? Okey, dengar ni. Malaikat Jibril menguis kepaknya ke padang pasir, ke tanah, dan muncullah air Zam-Zam tersebut. Tapi telah tersebar meluas tentang kisah bagaimana munculnya air Zam-Zam. Mereka, orang-orang mengatakan air Zam-Zam muncul daripada kaki Nabi Ismail alaihissalam. Sebenarnya cerita tu sangat tak sahih. Tiada dalil yang mengukuhkan tentang kisah tersebut. Jadi kita tak boleh percaya. Itu adalah sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat tentang Nabi Ismail. Jadi air Zam-Zam muncul daripada kepak Malaikat Jibril yang kuis ke tanah. Jadi kita kena tahu sebenarnya air Zam-Zam muncul disebabkan oleh kuisan kepak Malaikat Jibril ke tanah. Dan muncullah air Zam-Zam. Okey? Dan setelah munculnya air Zam-Zam tu, dan banyaklah pedagang-pedagang yang lalu-lalang, ternampak ada air. Diorang pun singgah dan akhirnya diorang pun membina perkampungan dan membina satu tempat tinggal, dan sekarang kita panggil adalah Mekah Al-Mukarramah. Jadi disebabkan kisah Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail, yang Siti Hajar lari di antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah sebanyak 7 kali itu, Allah telah memerintahkan untuk semua umat Islam menunaikan sa'i dalam mengerjakan umrah dan juga haji sebanyak 7 kali di antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah, hanya untuk mengingati betapa susahnya masa Siti Hajar bersusah payah seorang-seorang, survive seorang-seorang, untuk mengingati bagaimana susahnya Siti Hajar. Okey, kita teruskan. Nabi Ismail juga terkenal dengan kisahnya, iaitu disembelih oleh ayahnya sendiri. Tersebar cerita ni, memang famous lah cerita ni. Kita semua tahu tentang Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Jadi macam mana kisahnya? Okey, kita sambung. Setelah lama Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail, jadi Nabi Ibrahim berasa rindu. Jadi dia melawat Siti Hajar dan juga Nabi Ismail di Mekah Al-Mukarramah. Masa tu Nabi Ibrahim tak tahu lagi yang tempat dia tinggalkan tu dah jadi satu perkampungan, satu desa yang luas. Jadi bila Nabi Ibrahim lawat isterinya kan, Nabi Ibrahim berasa sangat terkejut. Tapi pada masa yang sama, Nabi Ibrahim berasa sangat gembira sebab Siti Hajar dan anaknya hidup kerana boleh berdikari, membeli kambing dan penuh perkampungan di situ. Okey, macam mana nak jadikan cerita yang Nabi Ismail tu disembelih oleh ayahnya? Okey, macam ni. Bila Nabi Ibrahim dah lawat anak dia dan isterinya Siti Hajar, Nabi Ibrahim sekali lagi telah mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan hati dia. Apa perintah dia? Adalah untuk menyembelih anaknya sendiri melalui mimpi. Mula-mula Nabi Ibrahim tak percaya pun mimpi tu, tapi disebabkan mimpi tu dah berulang sebanyak 3 kali, jadi Nabi Ibrahim AS merasakan itu adalah salah satu wahyu ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijalankan, untuk dilakukan olehnya. Jadi apa yang Nabi Ibrahim buat setelah mendapat mimpi dan arahan tersebut? Nabi Ibrahim tanya dulu dekat anaknya, iaitu Nabi Ismail, apakah ayah dia perlu melakukan perbuatan tersebut kepada Nabi Ismail? Perlu ke ayah dia nak sembelih Nabi Ismail?
Jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita kena tahu, sebenarnya Nabi Ismail ini adalah seorang yang sangat penyabar dan juga seorang yang sangat taat kepada ayah dia. Jadi Nabi Ismail cakaplah kat ayah dia, sebagaimana perintah Allah kepadamu, maka lakukanlah. Nabi Ibrahim ni kan sebenarnya rasa sangat sedih. Nak tahu sebab apa? Memanglah sangat sedih sebab Nabi Ibrahim dah lama tinggalkan anaknya Nabi Ismail. Dah tinggalkan lama, sampailah Nabi Ismail dah besar. Tiba-tiba bila jumpa semula, kena sembelih pula anak dia. Ya Allah, siapa yang tak sedih? Walaupun di antara ayah, anak, walaupun jiran, tetangga pun, kalau kita dapat perintah untuk sembelih orang, mesti kita tak nak kan? Jadi seperti yang saya cerita awal tadi, perintah Allah kita kena taat. Jadi Nabi Ibrahim pun taatlah perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Tapi semasa Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba Nabi Ismail ditukarkan kepada kambing ataupun kita panggil seekor kibas. Jadi Nabi Ismail tak jadi disembelih. Jadi disebabkan kisah itu, maka muncullah perintah berkorban untuk semua umat Islam di serata dunia. Jadi kita panggil apa? Hari Raya Aidiladha. Okey, korang tahu tak kiblat umat Islam? Yang uniknya kisah Nabi Ismail ni adalah Nabi Ismail jugalah yang bina Kaabah. Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim yang bina Kaabah, yang telah menjadi kiblat bagi semua umat Islam. Tapi sebenarnya bukanlah kita nak cakap yang kita ni hanya menyembah Kaabah. Kita cuma nak jadikan yang Kaabah tu adalah salah satu tempat yang menjadi pusat, yang menjadi kiblat bagi semua umat Islam. Kalau Kaabah tu runtuh, kita tetap menjadikan tempat Kaabah tu adalah kiblat kita. Okey, ada lagi satu fakta yang mesti korang semua tak tahu. Nak tahu apa dia? Sebenarnya Nabi Ismail juga pernah berkahwin. Mesti korang tak tahu yang bila. Sebenarnya Nabi Ismail ni berkahwin dengan seorang gadis daripada Bani Jurhum yang merupakan orang-orang yang pedagang yang tinggal dan mendirikan perkampungan bersamanya. Okay, nak jadikan cerita, satu hari Nabi Ibrahim AS telah melawat anaknya di rumah. Semasa itu Nabi Ismail tak ada pun kat rumah. Yang ada cuma isteri Nabi Ismail. Jadi apa yang dilakukan isteri Nabi Ismail? Isteri Nabi Ismail seorang yang sangat mengadu domba, suka berungut. Dia ceritakan kesusahan dia, kesusahan rumah tangganya kepada orang yang tak dikenali. Isteri Nabi Ismail tak kenal yang datang tu, yang menjadi tetamunya tu adalah ayah mertuanya sendiri. Jadi dia merungut, menceritakan tentang kesusahan yang dialaminya. Jadi apa yang dilakukan oleh ayahnya, iaitu Nabi Ibrahim, sebelum pulang, Nabi Ibrahim telah berpesan kepada isteri Nabi Ismail untuk memesan kepada suaminya, iaitu memesan kepada Nabi Ismail supaya mengganti ambang pintunya. Jadi apabila Nabi Ismail pulang, Nabi Ismail bertanya, adakah ada sesiapa yang menjadi tamunya hari ini? Dan isterinya menceritakan bahawa ada seorang tamu tua yang datang melawat. Dan Nabi Ismail bertanyakan, apakah ada pesanan penting yang disampaikan olehnya? Jadi isteri Nabi Ismail pun menyampaikanlah kepada suaminya, iaitu bahawa lelaki tua tersebut suruh mengganti ambang pintunya. Jadi Nabi Ismail berkata kepada isterinya, ketahuilah bahawa itu sebenarnya adalah ayah dia, iaitu ayah Nabi Ismail. Dan apa yang disuruhnya iaitu menggantikan ambang pintunya adalah untuk menceraikan isterinya. Nabi Ismail sangat taat kepada ayahnya. Itu adalah salah satu sifat dan contoh yang boleh kita jadikan pedoman dan juga tauladan. Nabi Ismail pun menceraikanlah isterinya. Kemudian Nabi Ismail telah mengahwini salah seorang gadis yang juga daripada Bani Jurhum, yang juga daripada perkampungannya.
Jadi satu hari Nabi Ibrahim buat perkara yang sama seperti yang Nabi Ibrahim buat kepada isteri Nabi Ismail yang pertama dahulu. Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya, mengunjungi rumahnya, tapi Nabi Ismail tak ada kat rumah. Jadi isteri yang kedua apa yang dilakukan? Walaupun keadaan rumahnya yang usang, isterinya yang kedua tidak menceritakan kesusahan dan dia seorang yang sangat bersyukur. Dia menjamu tamunya dengan apa yang ada. Jadi apa yang Nabi Ibrahim rasa sangat bersyukur kerana isteri Nabi Ismail yang kedua ini merupakan seorang yang baik hati dan seorang yang sangat bersyukur, menjaga maruah keluarga dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim memesan kepada isteri Nabi Ismail supaya memesan kepada Nabi Ismail untuk tidak mengganti ambang pintu rumahnya kerana sudah cukup baik dan jagalah dengan baik. Jadi bila Nabi Ismail pulang ke rumah, Nabi Ismail bertanyakan ada sesiapa ke yang menjadi tamu pada hari ini, dan isterinya menjawab ada seorang tamu tua dan tamu itu telah memesan kepadanya untuk memesan kepada suaminya bahawa tidak perlu mengganti ambang pintu rumahnya kerana sudah cukup baik. Jadi Nabi Ismail berkata kepada isterinya, Alhamdulillah, itu sebenarnya adalah ayahku, dan dia berkata tidak perlu menceraikan kamu kerana kamu adalah seorang yang baik hati. Begitulah kisahnya. Jadi apa yang kita dapat daripada kisah ini adalah tidak kira zaman dahulu ataupun zaman sekarang, segelintir wanita tetap akan melakukan penderhakaan terhadap suaminya. Seperti menceritakan tentang aib keluarganya, ceritakan tentang aib suaminya dan sebagainya. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah seorang wanita ataupun seorang isteri perlulah menjaga diri mereka dan menjaga maruah keluarga mereka. Janganlah kita cerita macam mana susahnya hidup kita. Walaupun sesusah mana pun hidup kita, janganlah sesekali cerita dekat orang. Okay? Ramai kita tengok kan pada zaman sekarang, wanita menyebarkan aib dan juga maruah keluarganya di media sosial. Lagilah senang kan, tersebar, buat status, cakap kenapalah suami aku macam ni, macam ni. Itu adalah salah satu penderhakaan terhadap suaminya. Jadi jangan buat, okey? Jadi berdasarkan keseluruhan kisah Nabi Ismail ini, dapat kita ketahui bahawa Nabi Ismail seorang yang sangat taat kepada ayahnya dan juga taat kepada perintah Allah SWT. Macam kita cerita tadi, Nabi Ismail taat kepada ayahnya, macam walaupun ayah dia suruh menceraikan isterinya, Nabi Ismail tetap menceraikan isterinya walaupun isterinya itu adalah seorang yang sangat disayangi olehnya. Cuba bayangkan kita berada di tempat Nabi Ismail. Kita sayang isteri kita, kita sayang suami kita. Bila kita dapat arahan daripada ibu bapa kita supaya menceraikan mereka, adakah kita akan menceraikan mereka? Mestilah tak kan? Jadi kita dapat tahu bahawa Nabi Ismail seorang yang sangat taat kepada ayahnya. Selain itu juga dapat kita ketahui bahawa betapa kuatnya iman Nabi Ismail itu bila dia menyerahkan segala-galanya kepada Allah SWT untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Nabi Ismail yakin bahawa segala sesuatu yang berlaku ke atas dirinya mempunyai hikmah, mempunyai sebab yang tersendiri. Jadi, apakah yang telah kita sumbangkan terhadap agama Islam hari ini? Adakah kita telah membantu menyebarkannya ataupun kita sendiri yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak baik? Jadi kita sebagai umat Islam pada hari ini seharusnya mendalami dan juga menghayati apa yang terkandung di dalam Al-Quran supaya kita boleh jadikan pedoman dalam kehidupan. Kita boleh jadikan pengajaran. Kita perlulah dengar perjuangan dan kisah-kisah Nabi terdahulu agar kita semakin kuat, semakin bertambah iman kita kepada agama Islam. Okey, kita sambung pula kepada ulasan artikel saya. Ulasan artikel saya adalah saya membuat kajian tentang
artikel yang bertajuk Biologi Sains yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kajian saya tentang biologi sains yang terdapat di dalam Al-Quran, bagi saya ianya sangatlah menarik. Apa yang kita dapat tahu tentang biologi sains yang ada di dalam Al-Quran? Jadi, apa yang uniknya dan menariknya artikel yang bertajuk Kemujizatan Biologi Sains yang terdapat di dalam Al-Quran adalah biologi sains yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan manusia berlangsung dan berlaku, dan ia adalah salah satu perbuatan macam perbuatan seharian kehidupan kita yang kita sebenarnya tak sedar pun. Banyak yang kita dapat, tapi sebenarnya saya nak kongsikan satu je. Bagaimana cap jari berfungsi untuk mengesan identiti manusia. Apa yang menariknya tentang cap jari ni? Okey, menariknya cap jari ni adalah salah satu organ ataupun benda yang ada kat badan kita yang tak akan berubah langsung. Walaupun kita ni membesar, kita menggemuk, gurau-gurau, kita bertambah umur dan sebagainya. Jadi cap jari adalah salah satu benda yang menjadi identiti diri. Jadi semua orang tak tahu kan kenapa orang-orang yang tertinggi pun mengambil keputusan untuk menjadikan cap jari sebagai identiti diri. Jadi itulah sebabnya mereka mengambil cap jari sebagai identiti diri, kerana cap jari adalah salah satu benda terhadap badan kita, terhadap anggota badan kita yang tidak akan pernah berubah sama sekali walaupun mengikut umur, mengikut bertambah usia dan sebagainya. Selain itu juga banyak yang artikel ni kongsikan kepada kita, seperti bagaimana deria itu berfungsi sentuhan, bagaimana adanya keturunan dalam kehidupan kita, dan juga keburukan berzina dan sebagainya. Banyak diberikan contoh tentang sains yang berlaku dalam kehidupan seharian kita yang kita sama sekali tidak perasan. Antaranya macam mana kita bercakap, macam mana kita mendengar, macam mana kita melihat dan sebagainya. Selain itu juga artikel ini ada berkongsikan tentang fungsi deria pendengaran. Sebagai contohnya kan, kalau baby baru lahir, baby akan memberikan tindak balas dengan cepat apabila baby mendengar. Sebagai contohnya, apabila berlaku keriuhan ataupun bising, baby akan bertindak balas dengan menangis, sebab deria pendengaran baby ataupun deria pendengaran manusia bertindak balas dengan sangat cepat berbanding dengan deria penglihatan. Deria penglihatan manusia bertindak balas 6 bulan selepas kelahirannya. Sebagai contoh, baby apabila baru lahir kan, kita macam terkejutkan dia, macam kita dekatkan tangan kita ke muka dia, mata baby tidak akan berkelip macam ni. Tak gurau je. Mata baby tidak akan berkelip kerana mata baby tidak memberikan tindak balas yang cepat selepas kelahirannya. Jadi mata baby akan bertindak balas dengan cepat selepas 6 bulan kelahirannya. Jadi sedikit sebanyak artikel ini telah membuka mata para pembaca dan juga para pengkaji untuk mengetahui bagaimana fungsinya anggota badan kita, bagaimana adanya penyakit disebabkan keburukan yang kita lakukan. Disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang di dalam Al-Quran untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, kerana disebabkan kita melakukan perkara buruk tu banyak impak negatif yang akan berlaku kepada kita. Impak yang berlaku terhadap kita tu bukan setakat dosa. Dosa memang dah dapat. Impak kepada tubuh badan kita, macam kalau kita melakukan zina, kita akan mendapat pelbagai penyakit. Penyakit kelamin, penyakit rahim dan sebagainya. Jadi secara tak langsung, apabila biologi sains yang memang dah ada kat dalam Al-Quran kita jadikan sebagai panduan, kita akan mendapat pelbagai hikmah. Senang kata, kita perlulah jadikan Al-Quran itu
sebagai panduan dalam kehidupan, kerana Al-Quran telah memaparkan pelbagai hikmah dan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan, aturan kehidupan manusia. Sebab itulah Al-Quran merupakan satu mukjizat yang menjadi rujukan sehingga sekarang. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah bersyukur kerana kita dikurniakan dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam. Kita dah tahu macam mana indahnya Islam tu, kita dah tahu macam mana indahnya iman tu. Jadi apakah kita telah bersyukur dengan segala apa yang kita miliki dekat dunia ni? Sentiasalah bersyukur dengan apa yang kita ada di dunia ni. Sentiasalah bersyukur dengan nikmat yang kita ada, kerana ada yang tidak seberuntung diri kita, tetapi rasa syukurnya melebihi diri kita. Okay? Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada sesiapa yang sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian saya yang tidak seberapa. Dan jaga diri, semoga kita berjumpa suatu hari nanti. Bye bye. Assalamualaikum.